أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Ubadah bin Dalyam bin Harithah al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu. Kunyatuhu, gelarannya, orang putih panggil kunyah ni nickname. Apa benda nickname? Nama pendek? Gelaran. Kunyatuhu Abu Thabit, bapa kepada Thabit. Waluqiba fil jahiliyati bil kamil, dan diberi gelaran di zaman jahiliyah dengan gelaran Al-Kamil. Al-Kamil dengan makna yang sempurna. Kenapa di zaman jahiliyah orang panggil gelarannya Al-Kamil? Lima'rifatihil kitabata wassibahata warrami, kerana dia menguasai, pertama dia pandai membaca, pandai menulis, pandai berenang dan pandai memanah. Untuk makluman kita, di Madinah ni ada kolam, ada swimming pool. Sebab tu ada orang kata, Nabi kata alimu auladakum as-rimayata was-sibahata. Nabi kata ajarkan anak kamu memanah dan juga berenang. Nabi pernah berenang ke? Ya. Nabi pernah berenang di sebuah swimming pool di Madinah. Taklah swimming pool canggih macam sekarang ni, tapi adalah swimming kolam zaman dulu dekat Madinah tu ada kolam mana Nabi ni gerti berenang sallallahu alaihi wasallam. Ahadul umara'il ashrafil jahiliyyah wal Islam, salah seorang pemimpin yang dimuliakan di zaman jahiliyah dan Islam. Ahadun nuqaba al-ithnai asyara fi bai'atil aqabati tsaniyah, beliau juga salah seorang nuqaba jamak kepada naqib dengan makna ketua. Seramai 12 orang yang dilantik oleh Nabi SAW pada malam perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua. Perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua berlaku lebih kurang setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kita dah cerita banyak kali dah pasal perjanjian Bai'ah Aqabah ni, lagi-lagi dekat MBSA dah berbobeh pula aku cerita. Ingat ke tidak? Ingat lantak langkuang labu. Jadi Bai'ah tu ada dua, Bai'ah Aqabah yang pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua. Dan satu lagi Bai'ah Ridwan, tu lain. Naqib Bani Sa'idah, Nabi lantik beliau menjadi ketua bagi kabilah Bani Sa'idah. Kalau kita masih ingat lagi, ketika Nabi SAW wafat, para sahabat berkumpul di sebuah lokasi bernama Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah daripada perkataan Saqfun, bumbung. Bani Sa'idah, mana tempat perhimpunan kabilah Bani Sa'idah, yang lokasi ini sampai sekarang masih dikekalkan di luar Masjid Nabawi. Dan orang yang pergi umrah tahulah Saqifah Bani Sa'idah. Jadi dia akan berkumpul dekat situ, bermesyuarat, bermeeting pada peristiwa Nabi setelah Nabi wafat untuk berbincang siapa yang layak menggantikan Nabi SAW. Maka Sa'ad bin Ubadah ini merupakan ketua bagi kabilah Bani Sa'idah. Hamilu rayat al-ansari fi jami'il ma'ariki, beliau merupakan pembawa panji al-ansar dalam semua peperangan. Semua peperangan Al-Ansar, orang-orang Madinah bersama Nabi SAW yang Allah Ta'ala beri kemuliaan untuk membawa bendera Al-Ansar ialah Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu.
بعد أن تمت البيعة سرا وأصبح الأنصار يتهيئون للسفر علمت قريش بما كان من مبايعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجن جنونها وراحت تطارد الركب المسافر حتى أدركت من رجاله سعد بن عبادة. Setelah berlakunya perjanjian bai'ah yang kedua secara senyap-senyap yang dilakukan di tempat melontar jamrah Aqabah yang pertama, kedua, ketiga dekat Mina. Wa asbah al-ansar, kat Mina kan orang apa melontar kan, Syekh betul kan? Wa asbah al-ansar yatahayyauna lis-safar. Setelah diorang buat perjanjian secara sulit dengan Nabi SAW, orang-orang Al-Ansar ni pun siap sedia nak balik ke Madinah. Ditarikan Allah pecah rahsia. Rahsia tentang pertemuan sulit antara Nabi SAW dengan orang Al-Ansar dan berlaku perjanjian tersebut. Bila orang Quraisy tahu, orang Quraisy mengamuk lah. Sebab orang luar datang ke Mekah buat perjanjian sulit dengan Nabi Muhammad SAW, dan orang Mekah pula memang bengang dengan Nabi. Dan benda ni, rahsia ini dikeboh, dipecahkan oleh syaitan, setan yang menyaksikan perjanjian tersebut. Besok tu dia menyamar jadi orang, dia menjerit, dia kata, wahai orang Quraisy, malam tadi berlaku pertemuan sulit antara Muhammad dengan orang Al-Ansar ataupun orang Aus, orang Khazraj ataupun orang Yathrib. Masa tu tak ada lagi gelaran Al-Ansar. Bila orang Quraisy tahu berlakunya perjanjian antara Nabi dengan orang Al-Ansar ini ataupun orang Yathrib di kalangan Aus dan Khazraj, fajanna jununuha, maka orang Quraisy jadi gila meroyan. Ya betul, mengamuk dia orang. Warahat tutaridu ar-rakbal musafir, lalu dia pun pergi kejar rombongan orang-orang Yathrib yang on the way balik ke Madinah. Ditadikan Allah, dia orang berjaya menangkap. Antara yang ditangkap ialah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat inilah. Farabatu yadayhi ila unuqihi, dan beliau diikat tangannya ke tengkuknya, ikat macam inilah, macam tawanan perang tu. Suma aqbalu bihi hatta adkhaluhu Makkah wa hum yadribunahu wa yajzibunahu. Diorang seret bawa masuk semula ke Mekah, belasah sepak terajang, sebab dia ni disyaki melakukan perjanjian sulit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dilepaskanlah kisah itu. Kana lahu wa li abaihi fil jahiliyati hisnun yunada alaihi man ahabba ash-shahma wal lahma falyati atamma Dulaim bin Harithah. Dulaimun. Sa'ad bin Ubadah ni, dia dan keturunan dia, bapa dia, atuk dia, moyang dia, ketika di zaman jahiliah ni ada kubu, kota, mana orang kaya lah senang cerita, yang akan dibuat pengumuman dekat kubur tu, kota tu, man ahabba syahma wal lahma, sesiapa yang nakkan asyaham lemak, wal lahma daging, falyati atamma Dulaim bin Harithah, maka datanglah ke Atam, tempat tinggi ataupun kubu milik Dulaim bin Harithah, mana keturunan dia di keturunan Ubadah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala. Maknanya bagi free siapa yang nak lemak binatang. Lemak binatang ni orang Arab suka kan, dia proses, buat makan, buat pelita dan macam-macam. Ana masa belajar kat Syria dulu, pertama kali aku tengok member, ingat lagi, orang lama, orang Melayu lah. Masa tu kita duduk rumah sewa jauh dekat Damsyik tu, kira hulu lah.
Kan kalau mana ya, kalau Selangor ni ulu lah kira jauh. Shah Alam ni ulu kan ya? Apa? 10. Kau jangan buat paluh 10. Kira ulu lah kawasan kita duduk tu. Masa kita orang datang menyewa tu, kawasan tu dia panggil Tadamun. Belakang sikit pada Tadamun tu, dia panggil Mukhayyam Palestin. Mukhayyam Palestin ke mana? Perkemahan pelarian Palestin. Nak kita orang ni duduk tahun 90-an tu, duduk dalam kem pelarian Palestin. Dekat Tadamun. Ingat lagi rumah tu terbayar lagi kat kepala otak aku. Itulah rumah pertama kita orang sewa dekat pinggiran Kota Damsyik. Jauh lah dengan Damsyik tu. Nak pergi sekolah pun, kalau naik basikal tu, pagi-pagi kena keluar pagi-pagi. Sejuk gila kau tahu tak. Bungkus kepala, bungkus. First nak pergi sekolah, naik basikal. Kita tak ada pengalaman, musim sejuk. Kita pakai topi, tak tutup telinga, pergi sekolah. Rasa nak bengong kepala kau tu. Pasal sejuk ni kau, telinga kau macam, tak tahu nak kata lah. Sakit bos, sakit berdenyut kepala kau. Sampai sekarang aku teringat, sakit gila, sejuk. Jadi anak teringat masa kat Tadamun tu ada otai lah orang lama. Mana tak ingat. Badan dia boleh tahan lah. Orang Melayu, dia beli daging kambing. Lemak kambing tu yang putih-putih tu, dia kerat. Dia buat apa benda dah, gulai ke dia makan bodoh gitu je. Aku tak nak muntah kan. Kita bawa kambing pun nak pengsan dah. Bau kambing lah macam je bau kambing ni. Tapi dia makan, dia suka ke bagus je, bagus dia kata. Panaskan badan dia kata. Aku makan sebiji nak muntah rasa. Anak tak pernah makan kau tahu tak? Tak pernah makan dan aku tak boleh bau benda tu. Yang terbaru masa Nagi Syria last kali tahun lepas lah dengan Ustaz Wadi Anwar. Masa tu Ustaz Wadi pun nak join sekali. Jadi masa hari akhir tu, Muslim Care buat sembelih lah seekor kambing. Diorang ambil lemak tu, diorang bakar. Aku tengok lemak tu, aku teringat 20 tahun yang lampau punya lemak. Seram aku. Kau try lah dulu. Jarib. Laziz dia kata. Try dulu, sedap ni. Tak boleh. Try dulu dia kata. Aku pun ambil. Dia ambil satu lemak tu kan, yang dah bakar tu, aku makan. Sedap kau. Sedap dah pula. Aku tak tahu, mungkin kambing zaman sekarang dah tak macam zaman dulu kot kan. Kambing zaman sekarang dah mandi ke apa pun, Allahualam. Sedap kau rasa dia. Biar betul. Lemak kambing ni. Yang kau makan lemak tu lah. Mungkin lain kot. Dia punya cara masak ke apa aku tak tahu. Tapi memang tak bohannya. Memang tak ada. Manis lemak tu, rasa manis. Rasa ingat lagi. Jadi itu orang panggil asyaham, lemak. Satu lagi masa anda mula belajar bahasa Arab, antara makna syaham ini minyak pelincir, minyak motor tu kan, minyak motor ke minyak kereta, minyak pelincir ni dia panggil asyaham. Jadi nak bagi tahu keluarga dia ni, keluarga Sa'ad bin Ubadah pada zaman jahiliah, kayanya dia orang sehingga dia orang bagi percuma. Siapa yang nak lemak binatang, siapa yang nak daging, datang ke tempat kami. Secara percuma dia bagi. Kana yahmilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin jufnatan mamlu'atan bis-sarid wal lahm taduru ma'ahu haitsu dhahaba fi buyuti azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Antara kebaikan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, setiap hari dia akan bawa ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam lauk jufnatan mamlu'atan bis-sarid wal lahm, bekas yang dipenuhi dengan sarid wal lahm. Sarid ni kita kata daging kisar, daging hancur, dan juga dicampur dengan roti dan juga daging biasa. Jadi dia akan bawa hidangan ni, kira makanan sedap lah dalam orang Arab ni. Dia akan bawa tiap-tiap hari. Setiap kali Nabi bergilir-gilir dekat rumah isteri-isteri Nabi ni, ya Rasulullah, hari ni giliran siapa? Contoh Sayyidatina Aisyah. Ni makanan daripada rumah kami untuk Nabi dan Sayyidatina Aisyah. Besok pun macam tu juga. Lusa macam tu. Tiap-tiap hari
dia akan sediakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bukanlah makan hari-hari benda macam tu. Ya, Nabi biasa dia tak makan, dia bagi orang, dia bagi tetamu, bagi para sahabat, bagi ahlu suffah. Da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara keistimewaan Sa'ad bin Ubadah ini, dia mendapat doa special daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala ali Sa'd bin Ubadah. Ya Allah, engkau jadikanlah selawat engkau, mana keampunan kau dan rahmat engkau kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, special dia dapat doa tu. Special dapat doa daripada Nabi SAW. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala ali Sa'd bin Ubadah. Ya Allah, engkau jadikanlah keampunan kau, kerahmatan kau kepada keluarga Sa'd bin Ubadah. Untung tuan-tuan. Lepas tu kita ni kalau ada mak bapak, minta mak bapak kita doakan kita hari-hari. Cara kita nak dapat doa mak bapak hari-hari, kena baik dengan mak bapak kita, kena rajin bodik, kena rajin belanja, kena rajin hantar duit, kan? Kena rajin bertanya, kena tanya rajin telefon. Confirm dapat doa. Confirm. Ana dulu masa arwah mak abah hidup ni, memang best ziarah mak kan. Kalau kita balik kan, kita bawa lah apa-apa, beras ke apa bawa. Oh, mak ni boleh tengok kita. Mak ni bukan nak sangat pun, tapi sajalah suka dia kan. Tengok, oh confirm terus angkat tangan doa, oh akan seronok je lah kan. Kita pun amin. Tapi itulah, bila mak abah dah tak ada doa kita, sedih. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala masih kesian dekat muka aku ni. Guru-guru anak doakan anak, alhamdulillah. Ya. Itu aku ada cerita, tapi sajalah aku nak bakar korang kan, bagi korang bengar kat aku. Ana ada seorang guru yang Ana belajar Nahu dengan dia, belajar grammar dengan dia masa dekat Syria dulu. Ana WhatsApp lah dia itu kan. Ana kata, Syekh, lama dah tak dengar berita. Ana beritahu lah tahun ni, tahun 2024 kan, Ana ngajar balik grammar Nahu ni. Setelah lebih 20 tahun Ana tak mengajar Nahu. Lebih 20 tahun Ana tak mengajar Nahu. Tapi kita boleh baca kitab, tapi segi kaedah-kaedah Nahu dah lama sangat aku tinggal. Ana buat keputusan tahun ni Ana nak ngajar balik dekat mahad Ana. Ana pun beritahu dekat Syekh. Syekh pun kata, ya aku percaya pada engkau, engkau jangan takut, kau mengajar. Dia doakan Ana lah. Lepas tu nak balas balik. Lepas tu di WhatsApp dia kata apa? Dia kata apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ana hantar voice dekat dia. Assalamualaikum ya Sidi, kaifa halukum? Wallahi ya Sayyidi, هذه الليلة فجأة تذكرت أثناء دراستك لي في معهد الفرقان وأذكر فضلك لي في هذا الصف وكم أنت غال. Tu Ana hantar voice dekat dia lah. Korang bukan faham pun. Tapi senang ceritanya, Ana kata, Syekh, aku rindu kat engkau, tiba-tiba aku teringat dekat engkau. Macam mana kau ngajar aku dekat mahad dulu kan. Lepas tu dia kata apa? Waalaikumsalam, kalamuka zakkarani bi ahla wa as'ada ayyamin hayati. Wah, berbunga gila ayat dia. Dia kata betul, Nazmi, kalamuka maknanya perkataan yang kau cakap ni mengingatkan aku bi ahla wa as'ad ayyami hayati. Dia kata, bila aku dengar suara kau, aku terkenang saat-saat yang paling indah dalam hidup aku. Kau tengok ayat. Ini bukan ayat cintan, bukan, ini ayat tok guru pada anak murid kau tu tak? Kalamuka zakkarani bi ahla wa as'adi ayyami hayati. Perkataan kau mengingatkan aku betapa ahla wa as'ad, betapa cantiknya, betapa bahagianya hari-hari kehidupanku. Innama kuntu bi khidmatiku fi lughatil arabiyyah, ketika aku mengajar kau bahasa Arab. Tapi Syekh ni guna bahasa yang merendah dirilah. Wa ana aishu ala dhikrayat tilkal ayyamil jamilah al'an. Dia kata bila dia dengar suara Ana, dia kata fikiran aku terus kembali ke zaman silam. Oh, teringat ngajar kau. Seronoknya, dia kata. Oh, pas faqad kuntum
Masya Allah. Masdara sa'adati wa sururi. Dia kata engkau ni merupakan sumber kebahagiaanku, ketenanganku. Wa alal akhas khuduruka fi saf. Lebih-lebih lagi bila aku nampak engkau ada dalam kelas. Manalah ramai budak dia ngajar tu, kan, bila nampak aku dia setenang aja. Aduh. Ya kan tipu ni betul ni. Allah, terima kasihlah banyak syekh aku ni. Wa hudu'uka wa adabuka wa ihtimamuka. Dia kata betapa tenangnya engkau, beradabnya engkau, wa ihtimamuka, dan engkau hanya ambil berat. Ya, setiap kali aku ngajar kau bagi tumpuan. Dan anak memang gitu tuan-tuan, bukan aku nak angkat ekor, tidak. Kadang orang menyampah kat dengan aku cerita ni. Tapi aku bukan nak kata lah, aku memang belajar rajin lah nak cerita. Kan, aku memang tak tidur lah dalam kelas, susah nak tidur. Padahal aku memang kuat tidur dulu. Memang kuat tidur. Dan anak pernah dapat gelaran raja tidur masa belajar dekat Melaka dulu. Lepas tu aku insaf lah. Dia kata apa? Wa alal akhas khuduruka fi saf wa hudu'uka wa adabuka wa ihtimamuka wa usaddiquka al-qawl bi annani la yamuru 'ala al-yawmin illa azkuraka bihi. Dan percayalah cakap aku, dia kata tak ada hari pun kecuali aku akan terkenang dekat engkau. Allah, yusafnya aku. Wa ashuru daiman anana lam naftariq, dan aku rasa kita tak pernah berpisah pun. Hafizakallah wa ahlaka min kulli su'in. Semoga Allah memelihara engkau dan keluarga engkau daripada segala kejahatan. Wa rahima walidayka wa ja'alam fi firdausil a'la. Dan semoga Allah merahmati kedua ibu bapa engkau dan meletakkan mereka berdua dalam syurga firdaus yang tertinggi. Amin. Kebetulan masa Ana belajar dulu, mak abah Ana pernah datang lah dekat sekolah Ana tu. Jadi syekh tu sempatlah tengok muka mak abah aku. Jadi bila mak abah meninggal, dia orang pakat sedia belaka lah. Oh, ingat. Okeylah tuan-tuan, itu antara orang kata perkara-perkara yang mengembirakan hidup Ana lah. Sebab tu kat mana-mana pun Ana ngajar, Ana ceramah. Kalau orang tanya kat Ana kan, apakah perkara yang paling Ana gembira dalam hidup Ana ni? Orang kata, kahwin ke Ustaz? Kahwin gembira lain kau. Kan? Berbini ni gembira tapi gembira lain. Tapi kalau aku cakap paling gembira belajar kat Syria. Aku cakap paling aku suka, aku pun tak tahu kenapa. Padahal belajar ni letih, kau tahu tak? Kau kena menghafal, kau kena buat homework, kau kena mengulang, kau kena letih kepala otak. Tapi aku tak tahu kenapa benda tu jadi aku seronok. Ana ingat lagi masa nak dekat habis dah tahun akhir tu, hati aku sedih sangat. Rasa tak nak balik Malaysia tu, tak nak balik rasa. Nak duduk lagi. Tapi tak boleh pasal kita orang punya visa pelajar tu dah nak mampu dah. Kalau kita tunggu lama kan masuk lokap aku kan. Jadi rasa sedih, sedih sangat-sangat kan. Allahu Akbar. Tak tahulah nak kata. Sungguh Syekh, Ana rasa nikmat dah hidup Ana belajar kat Syria lah. Kan? Orang kata biar betul Ustaz. Ya betul. Orang kata kahwin, dia kata kalau orang kata hari paling pagi apa? Hari perkahwinan kan? Hari persandingan. Ingat lu, ingat. Lupa dah. Dah lupa kahwin semua lagi. Bagi ingat balik. Ada beran. Nak gelap pun tak berani kau tengok. Kabur ni. Malah seronok. Tapi aku cakap kau belajar ni dia punya, tak tahulah, mungkin berkat Syria tu lah ya. Berkat guru-guru ikhlas ni diorang. Padahal diorang bukan manjakan kita, tak. Tapi mungkinlah wallahu alam, Ana perhati guru Ana ni. Yang pertama, diorang tak pernah ponting ngajar. Susah kau nak tengok guru kita ponting. Ada seorang guru kita nama Syekh Abdul Samad. Tua sangat. Level, kalau dia masuk kelas, level atuk mengajar cucu. Dia masuk kelas pakai tongkat ni. Janggut panjang putih, sebang putih, jubah putih sangat. Bergeletar-geletar tangan ni, kau tahu tak? Dia tak pernah miss. Kalau loceng kan, contohkan ikut masa kring. Ustaz dia keluar, ustaz dia masuk kan. Kring. Dia ada dah depan pintu. Dia sengih. Assalamualaikum. Syekh dah sampai. Kita baru nak Syekh dah sampai. Dia tak pernah lambat. Ya Allah. Umur dia masa tu mungkin dah 70 lebih aku rasa. Dekat 80. Tua sangat, kau tahu tak? Tapi dia tak pernah lambat masuk kelas. Aku tengok dia ngajar faraid. Aku pula faraid ni paling aku fail. Main kira-kira, main 1/5, 1/4, 1/8. Pening kepala aku. Tapi ada doa lah dalam hati. Ya Allah, aku nak keberkatan guru aku nak keberkatan guru aku. Tu je lah. Kalau dia tulis dekat whiteboard ni,
Dia tulis kan, kan pakai kapur tu kan. Kapur tu kan panjang kan. Dia nak boleh tulis satu ayat patah. Patah pasal apa? Dia bertongkat. Dia kan ketua kan. Dia menggeletar kan. Dia tulis dia patah kapur. Lepas tu patah lagi. Menggeletar kau tahu tak? Mengajar kita tengok. Allah hebatnya. Susahlah nak jumpa Syekh Ponting. Lepas tu dia akan mengajar sampai kau faham. Tak faham tanya tak. Syekh tak pernah marah. Orang Syiah satu benda mungkin diorang tai lembut tau. Dia kata, kalau dalam kelas kata ya waladi, ya bni, ya syabab. Dia tak ada kalau kita woi mangkuk lah kau ni kan. Apa salah bongok sangat kau? Diorang tak ada. Dia kata ya waladi, wahai anakku, ya bni, wahai anakku, ya syabab. Syabab ni umum lah, orang muda lah kan. Dia cakap semua lembut-lembut. Dia doakan kita. Mungkin benda macam tu kot kan. Akhlak dia orang, budi baik tu. Tapi tu cerita lama lah. Sekarang dengar-dengar cerita tak macam tu dah. Orang Syria pun dengan sebab Bashar ni dia tekan sangat rakyat dia. Dia buat macam-macam. Jadi kehidupan dia pun berubah. Tapi itulah kenangan Syria ni. Allah. Hari ni Dr. Zulkifli dengan Muslim Care. Besok Muslim Care pergi satu geng lagi. Pagi tadi mantan Menteri Agama kita dan bekas Mufti Wilayahan Dr. Zulkifli Al-Bakri pergi ke sepadan Turki Syria lah. Dia pun sama sekali dengan Ana. Masa tu Dr. Zul dia belajar Madinah dulu buat BA. Lepas tu dia datang sambung master dekat Syria. Jadi masa datang tu dia lepak rumah aku dulu lah. Jadi Dr. Zul dengan Ana ni kira geng lah. Jadi aku ni geng menteri lah panjang mamai. Dr. Zul ni dia baik orang ni, tawaduk sangat-sangat. Perangai dia sampaikan tak berubah. So kau jumpa ke Ustaz ni apa khabar? Gitu saya suruh Ustaz ni apa khabar. Tawaduk gila saya dia. Paling best dia suka belanja makan. Dia kalau buat belanja makan ni, oh Dr. Zul. Kita ni pula dia lapar sokmo. Kebulu sokmo. Kan kadang dia datang, Dr. Zul suka bola, dia suka tengok bola. Tapi dia tak pandai main bola. Dia minat bola. Dia datang rumah kita, dia bawa shawarma. Tahu shawarma Arab tu kan? Tapi Malaysia ni shawarma dia biasa. Arab ni shawarma. Jadi roti shawarma tu, lepas tu dia tak jeruk. Dia panggil mukhallal. Ya jeruk apa tu? Alah jeruk dia tu lah. Dr. Zul ni, dia makan shawarma tu aku rasa mungkin dia makan sekeping je kot. Yang lebih tu dia makan jeruk aja. Dia makan jeruk. Kita yang belasah semua shawarma tu. Jadi Dr. Zul pun dia rindu sangat nak pergi Syria. Dia kata dia nak sangat. Ada kata minta maaf lah tak boleh anak nak pergi. Pasal nak kena ngajar mahal doktor. Tahun ni subjek berat nak kena ngajar budak-budak. Dia kata tak apa Ustaz Mi, nanti kita pergi sekali Ustaz Mi ya. Kita sekali ya. Dia nak ajak juga aku. Misi akan datang dia nak juga ajak. Alah kuliah tuan-tuan. Cerita bab doa je tadi. Jadi dia jadi melalat-larat, teringat-ingat. Satu benda lah mungkin lah ya. Ana dulu masa belajar daripada kecil lagi. Daripada kecil guru-guru kita kat pondok dia kata apa? Cari keberkatan ilmu. Kau belajar ni cari keberkatan ilmu. Dan Ana tak pernah dapat doa tau. Mana guru-guru kita ngaji kat pondok dulu, tak pernah guru kata Ustaz doakan kau jadi apa budak baik ke soleh ke pandai. Tak pernah dengar. Mungkin dia doakan kita tapi tak pernah dengar. Tak macam Syria. Kat Syria ni, kalau kita jumpa kan, Syekh, ud'u lana, ud'u li, doakan aku. Terus dia angkat tangan, dia doakan kita. Buat yang paling best sekali, bila dah habis, anda belajar 6 tahun, 7 tahun tu, anda jumpa semua guru-guru anda. Anda salam, cium tangan, dia pun cium dahi anda. Lepas dia kata, Nazmi, aku doakan kau supaya Allah berkatkan ilmu kau, Allah berkatkan kehidupan kau, Allah berkatkan. Ana dengar perkataan tu, ya Allah, dia kata dah berpuluh tahun aku nak dengar perkataan ni keluar daripada mulut guru aku, lasas aku dapat juga. Kan? Kalau kira anda ngaji agama ni daripada tahun 82. Masa tu anda dah jadi 2. 82 umur, dah jadi 2 berapa tahun umur? 9 tahun? 8 tahun saya. Tak tahu apa kau tak. Mak hantar kat pondok dengan kotornya, dengan berkudisnya, dengan kau tahulah budak mana reti apa. Tapi mak saya hati cekal. Dia hantarnya aku kat pondok tu.
Aku serah pada Allah, dia kata. Aku serah engkau pada Allah, Amin. Kau nak dia apa, aku tak tahu. Aku serah pada Allah. Kalau aku tak ada khidmat aku, tiap malam penuh segelas ingat ke engkau. Kita orang mak hantar 3 beradik. 3 beradik ngaji pondok. Tapi tak ada Allah yang bertahannya aku. Lagi 2, Abang Ana baru meninggal tahun lepas. Lepas tu adik seorang, masa tu dia kecil lagi, dia tak tahan. Tapi ya Allah kan. Jadi daripada tahun 82 kita ngaji agama tu sampailah 98, itulah kali pertama Ana dengar daripada mulut guru Ana, semoga Allah berkati ilmu kau, Allah berkatkan perjalanan hidup kau. Ada dapat doa tu Syekh, aku tak tahu nak katalah. Ya Allah, lama dah aku nak dengar ni. Dapat juga. Dia punya lain seronok, lain macam lah. Kau tak faham pasal kau tak lalui apa yang aku lalui ke tak? Ana pernah dululah, ni cerita lama tau. Ada satu sekolah dekat Bukit Jelutong, sekolah menengah tau. Dululah masa aku muda-muda, sekarang aku dah tak larat dah cara motivasi ni. Dulu masa muda-muda aku larat dah. Sekarang aku dah 80 dah umur. Jadi waktu tu Ana ceritalah dekat guru-guru kat belajar kan, tentang adab belajar, keberkatan ilmu. Habis ceramah, seorang cikgu jumpa aku. Ustaz, tadi Ustaz cerita pasal apa Ustaz kata keberkatan, berkat ilmu. Berkat tu apa Ustaz? Dia tu cikgu, kau tahu tak? Dia tak tahu keberkatan ilmu. Maknanya yang kau mengajar selama ni berkat ke tidak? Dia pun tak tahu apa benda keberkatan ilmu tu. Okey. Aku kalau cerita bab Syria ni memang payah nak berhenti. Memang kita kata ingat. Padahal lama kau tahu tak? Aku habis Syria 98, tapi aku boleh ingat. Aku ingat lah ke Syekh Hana seorang tu. Ana hantar kad raya dekat dia tahun bila aku tak ingat. Mungkin 98 atau 99 kot aku hantar kad raya dekat dia. Dia simpan sampai sekarang kau tahu. Dia tunjuk, Nazmi, ni kad raya kau, aku simpan sampai sekarang. Kadang-kadang dia kata dia letak dalam laci ni. Tiap-tiap hari dia buka laci, dia tengok. Ni ingat lagi Nazmi hantar kat aku. Dulu Ana tiap-tiap tahun hantar ke Syekh Hana kad raya. Jadi nak bagi tahu dengan sebab tu lah, wallahu alam, kita dapat doa pada guru-guru kita. Tu je lah. Mak abah dah tak ada, kita harap doa guru kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan Sa'ad bin Ubadah dan ahli keluarga dia. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala ali Sa'ad bin Ubadah. Ya Allah, engkau jadikanlah keampunan kau, rahmat kau kepada ahli keluarga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala inna ummi matat wa 'alayha nazrun فأفيجزئ عنها أن أعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق من أمك. Satu hari Sa'ad bin Ubadah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, ya Rasulullah, mak saya dah meninggal dunia dan dia pernah bernazar dan nazar dia tak terlaksana, dan tak terbayar nazar dia. Adakah nazarnya boleh terbayar kalau aku merdekakan seorang hamba? Kan? Orang nazar ni dia kena laksanakan nazar dia. Kalau dia tak laksanakan nazar, dia kena bayar denda. Antara dendanya apa? A'tiq raqabatan, dia kena merdekakan hamba. Maka Nabi kata, a'tiq an ummika. Ya boleh kau merdekakan seorang hamba untuk melepaskan nazar mak kau. Kana ghayuran شديد الغيرة حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. Sa'ad bin Ubadah ini mempunyai satu sifat yang terlalu kuat, jealous. Ana tak pasti dan ana tak sempat baca apa maksud dia terlalu jealous ni. Ada setengah ulama kata jealous ni bukan mana jealous bodoh tu, tak. Dia tak boleh tengok orang hina Islam. Dia cemburu sampai tak, dia akan pertahankan. Dia akan lawan orang tu. Ada kata macam tu lah. Sampai Nabi kata, innahu la ghayur. Saat ini seorang amat kuat cemburu. Ghayur ni dua lah. Sama ada cemburu. Ada seorang sahabat, sebagai contoh Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Zubair bin Awam, apabila dia bercerai dengan isteri dia, orang nak kahwin dengan bekas bini dia macam tak bagi. Dia kuat jealous. Padahal dah cerai dah kan.
Habis dia tak bagi. Jangan kau ingat tu bekas dia tak bagi. Jadi sebab macam tu kau tahu tak. Padahal dah tak ada kena-mengena dah. Sampai macam tu ada. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni anak tak pasti macam mana, tapi kemungkinan maknanya jenis yang kedua tu. Dia tak boleh tengok orang usik pasal Islam ke, perhina Islam ke, dia akan fight. Dan Nabi kata wa ana aghyaru minhu, dan aku lebih kuat cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih kuat cemburu daripada aku. Dan cemburu Allah ni apabila manusia melanggar pantang larang Allah Subhanahu wa taala. كان الواحد من الأنصار ينطلق إلى داره بالواحد من المهاجر والاثنين أو الثلاثة وكان سعد ينطلق ب80 يطعمهم ويضيفهم. Ketika orang muhajirin berpindah ke Madinah, orang Al-Ansar kan pakat tolong, sponsor belaka. Orang Al-Ansar biasa dia akan ambil seorang muhajirin datang rumah dia, bagi makan, bagi bantuan. Ada seorang muhajirin ambil 2 orang, saya mampu sponsor 2 orang. Ya Rasulullah, saya mampu sponsor 2 orang. Okey, kau ambil 2 orang. Seorang ni kata, ya Rasulullah, saya mampu sponsor 3 orang muhajirin. Ambil 3 orang. Bila sampai kepada Sa'ad bin Ubadah, dia kata apa? Ya Rasulullah, saya akan sponsor 80 orang. Oh, padu kau. 80 orang muhajirin yang datang selai sepinggang, dia sponsor belaka. Makan, minum, semua dia bagi. Ini satu benda yang orang Arab punya sifat, dia bagi al-karam, pemurah. Sifat al-karam. Kita Melayu tak ada, kita karam tahu. Tahu karam, bukan karam walia. Jadi al-karam, karam ni pemurah. Dan benda inilah yang anda tengok dekat Syria. Allah, tengok lagi kat Syria. Kau bayang aku belajar kat sana. Ana sekali tu, contohlah macam rumah sewa kita orang kan. Tuan rumah ni punya baik, kau tahu tak? Dia datang. Tuan rumah ni macam Arab pendalaman gitu. Dia tahu kita datang daripada jauh. Dia pun tak tahu Malaysia kat mana. Orang Syria tahun 90-an. Malaysia. Malaysia kat mana? Dia tak tahu Malaysia kat mana. Kau bayangkan, masa tu aku bawa member pergi beli tiket tau. Tiket nak balik lah. Kita kata, tazakir ila Malaysia. Orang jual tiket kapal terbang tak tahu Malaysia kat mana. Punya bongok tak bongok tu. Dia jual tiket kapal terbang. Dia tak tahu Malaysia kat mana. Punya hangin aku, Malaysia. Lepas tu belakang dia ada peta besar. When Malaysia? Dia kata, Kuala Lumpur. Aywa, Kuala Lumpur. Tamam. Dia pun tunjuk. Colombo. Bego Colombo. Oi, Colombo ni India apa kan? Colombia tu kau jual dadah kat sana. Dia belasah, oh, tiket pergi Colombo. Bukan Colombo, Kuala Lumpur. Weh, dia tak tahu. Aku pun tunjuk orang ni. Itu jual tiket kapal terbang kau tahu. Dia tak tahu KL kat mana. Punya kesian orang Syria ni. Memang teruk gila lah diorang. Kalau kita jumpa budak-budak dia kata kita ni duduk atas pokok. Dia kata kita Tarzan. Tarazan. Ada lagi Tarazan dia kata. Kalau tak kau tahu sana. Dia orang tak kenal. Memang. Jadi tuan rumah kita orang ni, dia tiap-tiap bulan dia akan datang kutip sewa lah. Kadang kata lah, minta maaf ya, bulan ni kawan-kawan aku tak ada duit. Tak apa dia kata. Tak apa. Bulan depannya dia kata, InsyaAllah. Bulan depan dia datang pula. Dia nak kutip je lah, kutip sewa. Kita pun kata, duit tak ada lagi ni, minta maaf lah. Tak apa. Bulan depan macam tu lah dia. Dia punya betulan sebab dia tahu kita ni datang jauh mengajar agama. Kau cerita benda ni tu kata, kau kenal Ustaz Rehan? Ustaz Rehan Abdul Aziz. Pernah dengar nama dia kot, Ustaz Rehan ni. Tu satu rumah aku, geng aku tu. Kalau aku ceritakan ni, nangis dia. Teringat balik kisah-kisah lama tu. Baik orang ni. Kita orang duduk dekat jauh kan, yang aku cakap di pendalaman tu. Kawasan tu tak ada letek, tak ada apa. Kita sewa rumah tu tak ada plaster kau tak. Dinding ni batu lah, tapi tak ada plaster. Ada tingkap, tapi tak ada plaster. Rumah kosong bodoh. Letek tak ada apa, tak ada. Air ada. Kita duduk atas sekali. Bumbung kita ni bersambung dengan bumbung rumah jiran sebelah. Jiran sebelah boleh tahu kita datang, kira kita ni macam orang luar, orang asing kan. Dia pun tanyalah,
Dia boleh cakap obotis patah dua lah kan. Bodoh dak pun memang tibai je. Maliza tote-tote. Kata kesian. Later tak ada. Dia ni, dia tolong kau tahu, dia tolong ambil wayar-wayar kat rumah kita ni. Dia sambung dengan wayar rumah dia. Nak bagi rumah kita ada elektrik. Kau tengok, dia buat sambungan haram lah saja. Sambung. Rumah kita pun ada lampu. Kau tengok baik tak baik hati dia orang. Lepas tu petang-petang, dia hantar makanan dekat tingkap ni. Kan, bagi kuih, bagi apa. Untuk minum petang. Ambil berat kau tahu tak? Manalah aku ni tak tenang sangat kat sana. Aku pergi, ni cerita pasal hospital klinik kawasan tu ada satu klinik. Anda ingat sampai sekarang nama doktor tu Dr. Ghassan. Bila kita orang pergi, yalah demam, apa-apa, musim sejuk dengan sesama muka welfare je pada. Alin dia kata, khair insyaAllah. Wah, orang Syiah cakap macam tu, cakap dia berlagu tau. Min win syabab, daripada mana? Malaysia. Min Malaysia, ahlan wa sahlan. Khair insyaAllah. Syusar, sakit apa? Kita katalah humma, demam, zukam, sesama. Okey. Dia pun bagi, dia cek kan, dia bagi ubat. Dia bagi dah ubat, kita kata adish kam berapa? La, halas, dia kata. Halas. Free. Kalau kau nak bagi juga haram, dia kata. Ambil kau haram. Main. Bukan sekali. Setiap kali pergi klinik tu, setiap kali takkan ambil duit. Oh, kita malu lah bang. Satu-satunya klinik kat kampung tu, kau tahu tak? Doktor dia simple gila, kau tahu tak? Aku dah pening, macam mana aku nak buang doktor ni? Kita ni tak bersihat kan? Asyik dapat free, malu lah. Kita pun okay, gini lah, kita beli buah. Kan doktor tak nak duit, kita bagi buah. Kita belilah anggur. Adalah 2-3 kilo anggur kan. Saja standby. Pergi jumpa doktor. Dia cek. Macam biasa lah. Nak bayar? La, khalas, dia kata. La, khalas, dia kata. Khalas ni cukup. Tak nak. Nak bagi tak? La, khalas, dia kata kan. Ya. Lepas tu kita pun, doktor nak apa? Ambil buah. Dia kata, apa buah? Ambil hadiah. Dia kata apa? Rumah aku tak ada peti ais. Nampak sangat bohong. Dia punya nak tolak buah tu, dia kata rumah dia tak ada peti ais. Nampak sangat bohong. Kita paksa dia ambil lah. Aku rasa dia lah ambil punya. Alah, khalas. Ya Allah, ruh. Sampailah dia ingat anak kata ke doktor tu, doktor, masa tu tahun 96, mak nak datang lah. Doktor, mak apa aku nak datang ni, kau nak apa-apa tak, nak kirim? Oh, mak kau nak datang? Masya Allah, sukalah dia. Dia kata, boleh tak kirim Mickey Mouse? Mickey Mouse. Ni stiker Mickey Mouse ni, Donald Duck kan. Dia kan doktor kan, letak kat dinding ni. Budak-budak kan nak suka tengok gambar-gambar. Itulah. Jadi, bagi tahu mak kirim mak Mickey Mouse, Donald Duck apa semua. Mak aku bawa lah. Oh, doktor tu suka sangatnya. Dia letak kat dindingnya Mickey Mouse, Donald Duck, suka sangat dia. Lepas tu bila anak balik sini tahun 2013, perang teruk Syria kan. Antara berita kita dapat, kawasan kita duduk tu dah habis hancur kena bom. Allah, kata apa cerita lah doktor ni, tak hidup tak mati dah. Oh, kenangan. Tak nak takkan jumpa. Aku bukan nak kata lah, aku tak nak jumpa doktor kat Malaysia macam tu. Kau pergi klinik, free. Sini kena bayar. Kena free, banyak lah free kau ni. Free Syekh, sungguh. Member aku operation appendix, kau tahu tak? Appendix kena operate. Dek kerana dia ni pelajar agama, datang dari jauh, fully sponsor, free, kau tahu tak? Member aku teringat lagi. Ada pelajar Malaysia nak beranak, terpaksa operation, bawa masuk hospital. Doktor ni boleh tahu, Malaysia, talibatu syariah, pelajar agama, khalas dia kata, tak payah bayar. Bukan hospital tu bayar, ada orang lain sponsor. Dia orang akan call siapa-siapa, dia call datuk ke apa businessman, ni ada satu kes ni, ada pelajar Malaysia, emergency, kena pembedahan. Okey, khalas dia kata, bil aku bayar, settle. Batu anu sampai sekarang aku cakap aku takkan boleh bayar, tak boleh bayar. Orang kata tak boleh balas budi diorang ni. Kan. Itu anak panggil apa? Sifat al-karam, pemurahnya diorang ni. Banyak lagi lah cerita kalau aku nak cerita kat korang kan. Cerita aku kat Syria ni. Aku naik taksi berapa kali, naik taksi free kau tahu tak? Naik taksi sembang lah, tanya daripada mana? Malaysia. Syam sawi lahun, buat apa kat sini? Ada kita belajar. Masya Allah jauh kau belajar ya. Sembang sampai ke rumah. Ada kata adish berapa? La khalas dia kata.
Berapa? Lala haram dia kata. Haram ambil duit. Sebab apa kau belajar agama? Haram. Keluar bodoh lah kita. Tapi bukan selalu dah dapat kan. Ada je taksi yang ambil duit. Tapi aku pernah dapat beberapa kali driver taksi yang tak ambil duit. Sebab apa? Sebab kita belajar agama. Bila nak sambung dekat Mesir, aku ingat lagi, aku naik taksi kena maki. Kena maki. Ada tu maki aku pengajar. Dia maki aku teringat Syria. Oh, Syria tak macam ni. Mesir maki aku. Allah, sabar je lah. Sedih weh. Okey tuan-tuan semua. Lam yaj'al sa'a sarwata wahdah fi khidmatil Islam. Bal ja'ala dhalika quwwata wa maharatahu. فقد يجيد الرمي وإجادة فائقة وفي غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فدائية حاسمة. Sa'ad bin Ubadah menjadikan seluruh harta kekayaan yang dia miliki untuk khidmatul Islami wal muslimin. Kaya dia tu untuk Islam. Bahkan kekayaan dia diri dia sendiri, dan dia ni mempunyai kemahiran memanah. Dia kalau panah confirm tepat punya. Kalau pergi pedang memang dia belasah orang kafir kau punya. Dia sanggup mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana murasyahan li khilafatil muslimin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ceritanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berbincang nak melantik khalifah. Di kalangan orang-orang Al-Ansar, mana orang-orang Madinah, dah ada calon. Calonnya ialah Sa'ad bin Ubadah. Ya, calon khalifah, Sa'ad bin Ubadah. Tapi masa tu dia tak berapa sihat, dia sakit. Lalu berlakulah perbincangan yang panjang, yang pun anda dah cerita banyak kali benda ni. Akhirnya dipersetujui sebulat suara, khalifah ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kerana Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, Al-a'immatu min Quraisyin, hendaklah pemimpin itu di kalangan orang Quraisy, dan Abu Bakar di kalangan Quraisy. Dan juga Nabi SAW sebelum Nabi wafat, yang menjadi imam sembahyang lebih kurang 12 hari kalau tak silap anak, semuanya Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada seorang sahabat yang jadi imam ketika Nabi sakit kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka perbuatan Nabi melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam, menggantikan Nabi, isyarat apa dia? Dialah orang yang paling layak menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan semua, rawani Nabi sallallahu alaihi wasallam 21 hadisan, dan beliau meriwayatkan sebanyak 21 hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam Tufiya bisyam, meninggal dunia dekat Syam, dekat Syria tahun 15 Hijrah. Mana aku tak seronok duduk Syria ni. Sebab apa? Beribu kubur para sahabat Nabi dekat Syam. Beribu, betul tak? Dari macam cerita ni. Serius aku cakap kau. Banyaklah kalau kita fikir duduk seorang kan. Aku tak tahu kenapa aku cerita, aku jadi sedih. Tenang balik. Sebab tak tahu nak cakap, susah aku cakap. Baiknya diorang. Kalau kita penan, aku beratur nak beli ayam mentah ni. Tengah beratur, lepas tu kita sampai giliran kita kata nak farush wahid. Dah siap potong-potong, nak bayar, khalas dia kata. Khalas sudah. Kenapa pula? Ada orang bayar dah. Siapa dia? Mabak Arif kata. Dia tak tahu, tapi dah ada orang bayar. Siapa dia? Mana aku tahu dia kata. Khalas dia kata. Anak pernah pindah satu rumah tu, kebetulan anak lalu depan kedai runcit dia. Dia kata, minum dia kata. Aku tak nak nampak kau baru duduk sini ke? Baru pindah. Dia kata apa tahu? Dia ni ada kedai runcit. Dia kata, syuhada mahallak, dia kata. Kedai ni kedai kau. Kau nak apa kau ambil. Kau cakap, kau nak beras, kau nak gula, kau nak tepung, ambil. Mahallak, dia kata. Kedai ni kedai kau. Dia bukan cakap bodek, tak, cakap betul. Kita malu anak kedai saya free manjang, malu lah. Memang aku tak pergilah. Pergi sekali dua dapat free belah, kata tak nak kalau kan. Aku pun malu juga kan. Tapi baiknya hati diorang ni. Kau tahu tak? Bukan peminta sedekah ni.
pengutip sampah ni. Pakcik ni kau tahu, dia cari makan dalam tuang sampah pagi-pagi. Dia korek sampah, dia cek makan. Budak Malaysia datang nak bagi duit, dia tengok kan, dah lah, antum tullabus syar'i, korang belajar agama, korang punya duit, korang kena guna, korang lebih memerlukan duit, aku boleh hidup, makan aku banyak kat sini. Kau tengok itu orang cek makanan tong sampah, cakap macam tu, kau tahu tak? Kita nak bagi sedekah, dia kata lah, makan aku banyak kat sini. Macam mau tak jamnya kita. Tu tahun 90-an tu, Allah rasanya berkat tu masih kuat lagi lah. Semoga Allah Ta'ala peliharalah ulama-ulama di Syam, insya-Allah. Amin. Guru-guru nak kata apa? Kalau tak kerana doa Nabi, dan Nabi kata Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatkan kami pada Syam kami, dah lama kami keluar. Negara tu tak ada apa dah, hancur, kau tu tak ada apa. Malam tak ada elektrik. Elektrik Syekh kata 10 minit je, lepas tu mampus. Kau dia pakai bateri, lepas tu sejuknya apanya kan. Kalau fikir segi logik, tak ada apa dah. Dengan harga barang melambung, tak ada apa dah Syria ni. Kau keluar je lah. Tapi dia kenang doa Nabi tu. Nabi kata Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatkan kami pada Syam kami. Adalah rahsia doa tu. Syekh bertahan. Dan Nabi kata Imam Mahdi pun akan, Nabi Isa akan turun dekat Syam kan. Dengan sebab doa tu, diorang bertahan sampai sekarang. Kita ni anak murid dia dengar kan, cari duit lah, cari duit, kumpul sikit-sikit, dia hantar. Ni malam ni nak hantar duit ni, kena hantar bagi kat guru kita sebab sejuk kat sana kan, sihat dekat diorang. Okey lah, kita berhenti dulu kat situ. InsyaAllah pada umur kita sambung lagi. Aku rasa tenang mengajar malam ni kat seorang kau. Kenapa? Apa rahsia je? Apa rahsia? Tahu tak apa? Ini kalau berdegung mati aku mengajar, kau tahu tak? Aku syukur sangat-sangat. Elok kekalkan suasana aman damai macam ni kekal tenang. Kekal tenang. Daulat tuanku kekal tenang. Okey, insya-Allah panjang umur murah rezeki. Kita sambung lagi pada pertemuan akan datang sambungan sahabat Nabi yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia kalau tenang macam ni banyaklah idea aku. Kalau bodoh gedegang memang aku tunggu isyak aku berhenti terus. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab.